dia tak guna. Muslimat tukarlah dia ada. Dua-dua pakai. Dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Semoga kita sihat, panjang umur dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih bercakap tentang persiapan menghadapi kematian. Sebut mula kitab ni pada 5 bulan 11 tahun 17 2017. 3 tahun tak habis-habis. Insya-Allah. Ijma' lepas apa tajuk khutbah? Siapa baca khutbah Ijma'? Tajuddin. Menyelesaikan hutang. Masya-Allah. Tuan-tuan, saya ulang balik, dengar elok dan ambil perhatian dan sebarkan. Hutang ni tuan-tuan sekalian, Nabi sebut satu hadis. Orang berhutang ni maju waktu siang, hina waktu malam. Jangan hutanglah, tapi kita ada keperluan. Dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat sahaja. Ayat 282 dari atas sampai ke bawah cerita pasal hutang. Sebaik-baiknya tuan-tuan, orang yang tak boleh bayar hutang tu kita tangguhkan bayaran. Cuma hutang ni dia ada kaedah yang tersendiri. Dia ada kaitan dengan kematian. Pertama ada satu hari Nabi nak sembahyang satu jenazah. Nabi tanya, si mati ada hutang ke? Ada Rasulullah. Siapa nak bayar hutang dia? Kalau siapa mau bayar, aku tak mau sembahyang jenazah ni. Ada seorang sahabat, aku nak bayar Rasulullah. Baru Nabi sembahyang atas jenazah itu. Yang kedua, sahabat datang jumpa Rasulullah, kalau aku pergi perang mati syahid, dia macam masuk surga, ada peluang masuk surga. Nabi kata apa? Nabi kata boleh masuk surga, tapi hutang menghalang kamu. Baik, kita ada kaedah berhutang. Pertama, bila kita berhutang pada orang, niat bukan niat kita kena lafazkan, aku dah nak bayar, aku ambil. Aku tak mau bayar, aku halalkan. Jangan cakap dengan dia, dengar dia tak mau bayar. Kau nak bayar, aku ambil. Aku tak mau bayar, aku halalkan. Orang yang berhutang, jangan niat tak mau bayar. Kalau orang berhutang niat tak berbayar, Allah tak terima amalan dia. Dan tuan-tuan sekalian, sebab hutang ni besar urusan sampai ke akhirat, Nabi pesan satu hadis, bila ayah mati apa nak buat? Doakan untuknya, tunaikan wasiat ayah, bayar hutang-hutang ayah tu. Keempat, buat baik dengan kawan-kawan ayah. Jadi apa pengertian, apa yang nak buat? Jangan tak tulis hutang. Tak tulis nyanyi besok kita ada akhirat besok. Sebab
hutang tak bayar. Anak nak bayar dia tak tahu kepada siapa nak bayar sebab ayah tak tulis. Baik, tuan-tuan sekalian. Kalau berhutang seorang yang lain, contohlah, saya ada seorang kawan, contoh kerja kat MBSA, pinjam duit dia RM500, dekat net banking dia balik kat tanya mandi, mana rumah dia, telefon dia, tak tahu hutang nak bayar kat dia RM500 tak buat. Kena cari alamat dia, jumpa dia, kalau tak ada jumpa anak dia, waris dia, dan bayarkan. Baik. Kalau tak boleh bayar, orangnya tak ada, waris tak jumpa, dengan senang apa nak buat? Carilah masjid baru, surau raya nak dibuat, jumpa bendahari, Tuan Haji, ni saya ni ada duit RM500 ni, nak bayar hutang pada kawan saya, dia ada pencen dah 15 tahun, tak boleh bayar, tak tahu dekat mana dia. Saya serkahlah untuk buat masjid baru ni atas nama si anu tu, Sudin bin Yusuf, contoh begitulah. InsyaAllah. Tapi ingat, kalau tahun lepas datang jumpa kita nak balik, kena bagi balik pada dia. Saya cakap elok-eloklah, maaf Hadin, aku ni sebenarnya aku dah sedekah jariah untuk masjid sekian-sekian atas nama kawan, tak apa, terima kasihlah. Baik. Tuan-tuan sekalian, saya sebutkan begini. Antara hadis yang kita tak sedap dengar, Nabi sebut satu hadis, ada dua dosa, dunia kena balas, akhirat kena lagi. Dosa zalim orang. Zalim maksud apa? Hutang tak bayar. Hutang tak bayar maksud apa ni, fitnah orang, bohong dengan siapa-siapa tu, itu maksud zalim orang. Dan juga derhaka pada ibu dan ayah. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni ialah saya sebutkan, bila ada orang berhak menuntut pahala daripada kita, kita anggap orang tu ada hak atas diri kita, ada hak atas diri dia. Faham? Soalan balik, kalau dosa dengan seseorang tu, berhutang dia, fitnah dia, ataupun kita mengumpat dia tak sempat minta maaf, maknanya dia ada hak ambil pahala kita di akhirat besok. Maka tuan-tuan sekalian, antara doa yang saya sebut dulu, apa nak buat? Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Ampun dosa ibu dan ayah, Allah. Ampunkan dosa mereka yang pernah buat dosa kepada mereka. Ampunkan dosa mereka yang pernah buat dosa dengan mereka dunia dulu. Nah, begitulah lebih kurang. Sebab itu saya sebut dulu, tuan-tuan sekalian, ada orang mati jadi bankrupt. Bankrupt mengapa? Masuk neraka dosa orang lain. Masya Allah, pahala akhirat, pahala dunia ni banyak bawa ke akhirat, sembahyang, puasa, zakat, haji macam, tapi dia juga bawa dosa yang dia tidak, dia orang tu tak maafkan dosa dia. Baik, bila akhirat besok orang datang minta pahala dia, minta, dulu kau curi motosikal aku ya, kemudian kau bawa kat bapa kau ke Tanjung Karang, itu lebih kurang, aku nak pahala kamu sekian-sekian. Baik, tuan-tuan sekalian, sebab di akhirat besok Allah teliti sangat perangai dan akhlak tingkah laku kita ni. Jadi nak sebutkan supaya kita ini sedar bahawa kena ada doa begitu. Biar orang tu datang nak pahala kita sebab kita pernah dosa dia dulu, dia tak maafkan kita, cakap dia, man, sorry lah, aku nak bayar pada kamu pahala, aku tak ada pahala ni, tapi aku selalu minta Allah ampunkan dosa kamu. Begitu. Itu tentang ilmu tentang akhirat, ilmu tentang mati, ilmu tentang soalan alam barzakh terlalu banyak. Untunglah tuan-tuan ingat dan tuan tahu, Masya Allah. Baik, lagi hutang tuan-tuan. Saya sebutkan hutang oleh sebab kita ni kadang-kadang ilmunya tak ada. Orang hutang duit kita kan, tak apa, tak bayar, tak apa, besok jawab dari Allah Ta'ala. Ini ilmu tak ada lah tu. Sebab tu kita maafkanlah dia tu, halalkan dia. Tapi berat nak halalkan, dia pinjam tu RM2,000, RM20 tak apalah, maafkanlah juga. Walaupun hati yang berat, itulah risikonya tuan-tuan sekalian. Di akhirat besok orang tu datang nak pahala kita sebab hutang tak selesai dibayar. Tuan-tuan sekalian,
Itulah yang saya sebutkan, dan dia ada kaitan dengan akhirat, hutang ni. Sebab tu antara, saya ada seorang jiran tuan-tuan, dia ke Mekah 2 tahun lepas. Dia ada hutang dengan foreman kereta 1,900. Dia tak bayar. Balik Mekah perangai macam tu. Pergi masjid pun malas, mengaji tak ada. Itu antara sebab-sebab mungkin haji tak mabrur. Sebab nak ke Mekah tak bayar, susah hutang. Susahkah hutang tuan sekalian, masya-Allah. Baik, saya sambung tajuk dulu tentang Abu Dhamdah. Tuan sekalian, ada sahabat-sahabat yang Nabi sebut dia masuk surga. Antara siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masa Isra Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam surga. Nabi cerita pada sahabat-sahabat. Sahabat tanya, apa amalan kamu Bilal? Bilal kata, aku sentiasa berwuduk. Bila wuduk hilang, tak ke pukul 1 pagi dia jaga tidur, ambil wuduk. Sentiasa berwuduk. Bila ambil wuduk, sembahyang sunat tahiyatul wuduk. 2 rakaat. Itu amalan Bilal, sentiasa berwuduk. Soal lagi Abu Dhamdah ni. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut 2 kali. Contoh dia masuk surga. Sebab macam sahabat tak percaya, sebab dia macam perangai ni bukan perangai orang alim lah, bukan perangai lebay lah. Nabi sebut kali kedua, contoh dia akan masuk surga. Jadi ada sahabat-sahabat, ada seorang sahabat pergi rumah dia, tengok amalan dia macam mana. Tak silap saya, sahabat tu nama Abdullah bin Amru. Pergi rumah dia, tengok amalan. Tak ada apa-apa pun amalan dia buat, tak istimewa sangat. Kau tahajud tak sampai, tak adalah banyak lepas 1 rakaat, tak adalah kau zikir berjam, tak ada. Jadi orang susah, bukan sehati sahabatnya, tanyalah dia, apa amalan kamu? Ini tuan-tuan, saya bagi tahu ni. Nak dapat dosa kadang-kadang senang. Nak dapat pahala kadang-kadang senang. Dapat dosa macam mana? Kita pukul orang tu susah juga tu. Nak masuk mencuri rumah orang susah juga. Juga dosa-dosa lahir, mengumpat orang, pahala kita dekat dia, dosa dekat kita, risikonya tinggi. Baik. Jadi bila sahabat tu, apa amalan kamu? Abu Dhamdah. Dia kata setiap hari. Setiap hari. Sebelum tidur malam, aku sembahyang sunat macam yang biasa. Aku lafazkan kata-kata, ya Tuhanku, aku ampunkan dosa semua manusia kepada aku. Itu amalan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ampun segala dosa manusia kepada aku, yang mengangkat dia, mengumpat dia, fitnah dia, hutang, semua dia makan. Saya tak boleh cakap itu. Yang kedua, jaga lidah. Jaga lidah. Selamatlah. Di akhirat besok tak payah tunggu di pintu syurga. Masuk tu sebab tak ada siapa nak berurusan dengan manusia dah, sebab selesai dalam dunia. Baik. Tuan-tuan, supaya kita faham dalam begini, untuk masuk syurga caranya senang, macam tu keadaannya. Dan tuan-tuan sekalian, satu di antara perkara kita kena ingat, masuk syurga ni bukan amalan kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan kita solat tak masuk syurga. Hidup 65 tahun, mati sampai bila-bila. Masuk syurga sampai bila-bila. Allah, ini agak tak untung Allah Ta'ala. Tapi Allah punya sifat rahmat kasih itu, dia masuk syurga sambil ke masuk syurga, Masya Allah. Baik, kita sambut tajuk tuan-tuan sekalian tentang memikirkan alam barzakh dan kesengsaraan di hari kiamat. Alam barzakh apa tuan sekalian? Alam barzakh bermula bila kita mati. Quran sebut banyak. Antara Allah kata apa? Afasitum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira kami jadikan kamu yang main-main dan kamu tak kembali kepada kami? Kembali kepada itu al-barzakh lah. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ramai di antara kamu yang mementingkan hidup dunia, sedang akhirat tu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik, lebih kekal. Akhirat tu mula pada mati, akhirat lah.
Kada Allah sebut lagi, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur Allah Ta'ala sedangkan dulu kamu mati. Dulu kita tak ada dalam perut ibu, kemudian dilahirkan. Fa ahyaakum, di dunia hidup. Summa yumitukum, masuk kubur mati. Summa yuhyikum, hidup semula pada masa. Summa turja'un, kepada Allah kamu kembali. Ini cerita bahasa alam barzakh, masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana halnya bahawa kematian itu amat menyukarkan, hal ehwalnya serta sakatul mautnya, bahkan juga mengkhawatirkan sekali apa-apa yang merupakan akibatnya, yakni akan terjadi setelah mengalami kematian itu sendiri. Maksud tuan-tuan sekalian, nak sebutkan itulah kita tak dapat jangka benda-benda yang berlaku di akhirat besok macam ni macam. Antara termasuk tuan-tuan sakaratul maut. Sakaratul maut apa? Gila nak mati. Sebab tu saya sebut selalu, cuba fikirkan tuan-tuan benda-benda yang saya sebut dulu, nak ulang balik. Masa orang azan jangan cakap, jawab azan. Sebab dibimbangi nak mati tak boleh mengucap. Dan lepas tu ada doa. Doa lepas azan dan doa lepas wuduk. Soalan balik, doa lepas azan, doa selepas wuduk. Ini doa-doa yang boleh mendapat syafaat Rasulullah. Syafaat ini pertolongan yang terdapat pada Nabi, yang tak ada orang yang boleh tolong kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kedua tuan-tuan sekalian, nak sebutkan biarlah kita berdoa untuk akhirat. Ya Tuhanku, jadikan hari kematianku hari yang paling baik bagi Allah, dan bagi aku kesempatan dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Gitu. Baik. Demikian pula kesengsaraan yang pasti dihadapi untuk menggulangi kegelapan kubur serta ulat-ulatnya, juga untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Jadi tuan-tuan sekalian, amalan untuk akhirat banyak sungguh. Tapi kita tak mampu buat semua. Buat setakat kemampuan tapi berterusan. Nanti baca surah Tabarakallazi setiap malam, Allah lapangkan kubur kita tu, masya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian. Saya sebut selalu tentang amalan-amalan tertentu yang boleh kebenang di pada masa. 7 golongan tu kan, pemimpin yang adil, orang muda hidup ibadat Allah SWT, orang hati bergantung dengan masjid sembahyang Jumaat, orang imannya kuat, hebat imannya, perempuan ajak berzina, perempuan kaya, raya, comel, loteng, tapi dia takut Allah Ta'ala. Yang kelima, orang yang bangun malam-malam mengenangkan dosa dia menangis. Masya-Allah tuan-tuan sekalian. Nampak gayanya taubat ni kena setiap hari. Ada waktu khusus ya Allah sebut Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu-waktu sahur minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ni. Kita mungkin katalah, ustaz, saya tak berdosa, ustaz. Tak pernah bunuh orang, tak pernah zina, tak pernah mencuri. Nak minta doa, nak minta ampun apa benda Allah Ta'ala ni? Nak minta ampun Allah Ta'ala. Jadi seolah dia terasa macam tak ada dosa. Dia tak dosa, tak semua-semua minta ampun. Tuan-tuan ingat beginilah. Pertama disebutkan dosa ni apa? Bila buat dosa, kita jauh dari Allah SWT. Bila kita taubat, kita hampir Allah SWT. Begitu je bahasanya. Baik, berdosa jangan Allah. Bertaubat ni kita hampir Allah Ta'ala. Kita nak hampir sebab nak Allah ampun dosa. Baik, apa benda yang kita nak ingat, yang kita berdosa pada Allah SWT? Banyak sebenarnya. Baik, contoh pertamanya, kita kurang aman. Bila mula sembahyang? Bila mula sembahyang? Sembahyang tu ikut-ikut ke sembahyang dengan ilmu? Tahukah rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi, faham ke tidak tu? Tahukah bacaan Fatihah tu betul ke tak betul tu? Dia punya kherahnya,
kita amal kurang, lewat-lewat waktu semayang seorang, kurang ke amal, tunduk ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Baik, yang kedua contoh, kurang syukur. Kenapa? Nikmat banyak, nikmat Allah banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Banyaknya nikmat, masya-Allah. Baru hari kurang 3 hari dah gelisah, masya-Allah, susah hati. Hari baru tu. Masya-Allah. Tengok berapa orang pergi klinik hospital tu banyak nikmat dah tu tuan-tuan sekalian. Jadi kita kurang syukur ya Allah, banyaknya nikmat aku terima, makan banyak, tidur banyak, tawa banyak, TV banyak, ibadatnya sedikit. Ya Allah, minta ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baik, lagi apa tuan-tuan? Baik. Kita ada sifat-sifat yang Allah tak suka. Sifat mazmumah, sifat tercela, kedekut, sombong, angkuh, besar diri, ego, tak syukur, nikmat, macam-macam sifat buruk tu. Kalau lidah, yang Raza sebut lidah punya dosa 20 jenis, masya-Allah. Jadi sifat tercela pada kita, ya Allah, aku minta maaf, minta ampun yang begitu. Tuan-tuan, minta maaf, minta ampun beza. Minta maaf sesama manusia, minta ampun ya Allah Subhanahu wa taala. Itu bezanya. Minta maaf dengan manusia, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lagi betul tuan. Lagi kita ni dunia ni, masya-Allah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ramai di antara majoriti, ramai manusia kerja dunia akhirat wa abqa. Kita macam itulah, masya-Allah, banyaknya dosa itu, banyak ke dunia kita kerja. Sembahyang selalu lambat-lambat, masya-Allah, pasal kerja dunia dah tu. Masya-Allah. Lihat apa tuan-tuan sekalian? Kita ni tuan-tuan, kita ini duduk di akhir zaman. Quran turun pada Rasulullah SAW. Baik. Kita ni ada satu tugas yang kita kena buat. Al-Quran kata apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Muhammad ni, umat Muhammad. Kamu umat terbaik, khairu ummatun ukhrijat ni dikurangi kalangan manusia sebab kamu punya tugas suruh yang baik, cegah kemungkaran, dan kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu buat suruh yang baik. Masing-masing kamu peduli apa? Masya-Allah. Jaga-jaga tepi orang macam suruh yang baik, cegah kemungkaran, benda berat. Itulah menghidupkan agama pun. Kita buat, ya Allah, minta ampun aku tak mampu buat begitu, masya-Allah. Baik, lagi apa? Lagi amanah. Amanah apa tuan-tuan sekalian? Paling kurang pun ibu-ibu kita lelaki ni amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintah kamu tunaikan amanah kepada ahli-ahlinya. Kalau Perdana Menteri, rakyatnya, masya-Allah, amanah. Kita isteri dan anak-anak tu amanah, jaga mereka tu, masya-Allah. Jaga mereka supaya mereka tak masuk neraka. Amanah, didik mereka dan sebagainya. Mampukah kita buat? Kita tak mampu, ya Allah, minta ampun, aku tak mampu buat segala tu, amanah tu. Yang beratnya tuan-tuan sekalian, kita ni sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki memimpin wanita. Takut besok masuk neraka, rugi akhirat. Innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa al-yawmal qiyamah. Orang rugi dari mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Allahu akbar. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, lagi apa? Apa lagi? Fashion sembahyang. Orang sembahyang part time, ada sembahyang sekali-sekala, ada sembahyang bila dapat gaji, ada sembahyang depan bapa mertua, ada jenis sembahyang di akhir waktu, macam-macam. Quran sebut tu. Fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun. Kecelakaan orang sembahyang
Yang semayang lalai dan semayang riak. Lalai ni apa? Tak jaga waktu semayang, tak jaga semua. Sedangkan Nabi suka 3 perkara. Semayang di awal waktu, bukan, 3 perkara mesti segerakan. Pertama, semayang di awal waktu. Kedua, bila perempuan telah dipinang, cepat-cepat kahwin. Ketiga, hantar jenazah ke kubur. Baik, tuan-tuan sekalian, lalai ni apa? Ada hadis mengatakan lalai ni suka melewat-lewatkan waktu. Termasuk juga tuan-tuan, lalai ni semayang ni tidak khusyuk. Termasuk juga lalai ni tak ambil berat tentang semayang tu lah saya sebut tadi. Kadang semayang, kadang tidak, kadang tak ada perangai elok tentang semayang ni. Tu dah, itu contoh lah. Baik, lagi apa tuan-tuan sekalian? Ini pun berat juga. Kita siapa, Allah siapa? Tuan-tuan sekalian, kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, itu namanya syirik. Quran sebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Kahfi. Siapa yang berharap untuk jumpa dengan Tuhannya, dia kena beramal soleh dan jangan dia sembah kepada Allah dalam ibadatnya. Mana sembah Allah tu sembahyang syirik lah. Sembahyang kerana orang lain, kerana bos, kerana bapa mertua, macam-macam. Ya, kita nak mukhlisin lahuddin, ikhlas dan beragama. Jadi balik pada asal, balik pada asal tuan-tuan sekalian. Kita sebut dan sembahyang apa benda? Sebut tapi tak faham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupku dan mati semua kerana Allah Ta'ala sekalian Allah. Berapa banyak saya sebut tadi tu tentang dosa Allah SWT. Bila bangun pagi-pagi waktu sahur kan, waktu sahur subuh-subuh lah, minta maaf, ya Allah berdosa aku sebab banyak dosa aku buat. Ingatkan semua tu kan, supaya kita tahu yang kita ni akan jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan kita selesai segala dosa-dosa kita. Oh, saya lupa satu kata sekalian. Dalam tafsir Azhar kerangan Dr. Hamka almarhum, dia sebut kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, anak pada Abu Talib. Abdullah bin Abbas. Bukan, Abdullah bin Abbas lah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abbas tu pak saudara Nabi. Dia kata apa? Kalau Allah SWT panjang ke umur kita 40 tahun, 50 tahun, sampai kita jadi Arab panggil arzalil umur, Jawa panggil pikun. Kita sampai setahap kita tak nak buat dah. Betul Quran sebutkan. Tuhan kata apa? Wa man amirna fil khalqi afala yaqilun. Surah. Siapa panjang umur, Allah kembali macam kejadian asal, lemah tenaga, lupa, ingatan kurang dan sebagainya. Baik. Kata Ibn Abbas, bila orang semakin tua, nyanyuk dan sebagainya, amalan semasa tua ni, amalan semasa tua tak macam amalan masa muda. Baik. Bila kita tak mampu buat terbaik masa kita tua, Masya Allah, Allah masukkan pahala masa muda tu semasa kita tua. Dan Allah tak ambil kira dosa-dosa kecil yang kita buat. Rugilah orang masa muda tidak beramal. Sebab masa tua tak ada bonus untuk masuk dalam akaun pahala kita. Macam kerja di SP kan. Dia masa kerja tu gaji dia besar. Masa pencen umur 5 dapat gaji banyak, bonus dia ada macam-macam kan. Tapi kalau dia malah kerja dan sebagainya, kerja tak banyak, tak ada banyak lah. Dia habis lepas pencen mungkin dapat kot 80,000, orang sikitnya buat apa 80,000. Jadi tuan-tuan ingat, cakap pada anak masa muda beramal, sungguh-sungguh ambil kesempatan apa? Amal sedikit pahala banyak. Dengar sini. Nabi SAW suka, Allah suka hambanya yang ibadatnya sedikit tapi berterusan. Soalan balik, Nabi pesan pada sahabat Abu Darda, buat duha setiap hari
witir setiap hari, dan puasa sunat sebulan 3 hari. Boleh buat 13, 14, 15. Boleh buat tengah awal bulan, tengah bulan, hujung bulan, tak apa, jangan 3 hari. Sikit 3 hari itu. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, jangan cuai sembahyang subuh. Ada 3 benda untuk subuh. Pertama, solat subuh berjemaah pahala macam ibadat sepanjang malam. Kedua, sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah Alam Nasrah, rakaat kedua baca Fatihah Alam Tarakat. Pahalanya macam dunia dan seisinya. Ketiga, siapa datang ke masjid waktu gelap-gelap, besok dapat cahaya terang benderang daripada masyarakat. Dia cari peluang-peluang dapat pahala besar ni. Baik. Ketiga, tuan-tuan sekalian, amalkan sedekah setiap hari. Masuk tabur masjid RM3 sehari. Murah tu. Tak sempat, besok bagi RM6. Istiqamah. Istiqamah. Dan sampai kita mati lah gitu, tuan-tuan sekalian. Jadi apa lagi? Lagi tu, jangan lupa amalan-amalan yang memang Nabi suruh. Jangan kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Ibu-ibu sedang nak buat kan. Lepas sembahyang fardu baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, akbar, Allah akbar. Setiap satu 33 kali. Akhir tu baca la ilaha illallah syarikalah mulku ala kulli syai'in qadir. Allah bukan dosa-dosa kita sebanyak buih di laut. Itu benar-benar senang nak buat. Masuk waktu lah. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma unina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.